Allah tahu yang dia ni kafir munafik kerana apa? Zahirnya sembahyang puasa, tapi hatinya tidak mempercayai sepenuhnya apa perkara yang ada di dalam Al-Quran. Tu satu kafir munafik. Jadi iman ni bermaksud apa? Sabdanya bahawa percaya engkau. Maksud percaya di sini yakin di dalam hati engkau. Dalam hati engkau tu yakin sepenuh hati 100%. Kepercayaan engkau tu pada Allah tu 100%. Tu yang pertama. Kepercayaan pada Allah tu mesti 100%. Tak boleh 95, 99%, tak boleh. Mesti 100% pegangan dalam hati terhadap Allah. Itu satu. Kemudian apa yang dia pegang dalam hati terhadap Allah yang 100% tadi, pegangan tu mesti betul. Kalau apa yang dipegang dalam hati tadi itu walaupun 100% tapi sesat, tetap tidak beriman dengan Allah. Contoh, mati-mati dia pegang betul-betul yakin Tuhan tu duduk atas langit katanya, tidak sah akidah dia. Faham tu? Sebab duduk atas langit tu bukan sifat Allah. Tapi dia pegang itu. Penuh hati dia yakin mati-mati dia i'tikad Tuhan duduk atas langit kata dia. Walaupun dia yakin demikian, tidak sah imannya. Kenapa tidak sah? Sebab pegangan dalam hati terhadap Allah tadi salah. Ni yang kita mengaji ni. Mengaji ni sebab nak semak pegangan dalam hati kita, kefahaman dalam hati kita terhadap Allah tu betul ataupun salah. Ni tujuan kita mengaji. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, bertaubat kepada Allah. Perbaiki semula. Nampak tak tu? Tu. Kalau kita tak mengaji tuan-tuan, kita tak tahu. Yakin dah Allah Tuhan, tapi takut kefahaman tentang Tuhan tu salah. Contoh, dia yakin Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia faham yang Tuhan ni, Allah ni bercakap Arab kata dia. Diam-diam dipegang tu. Dalam hati dia diam-diam Allah ni bercakap Arab. Betul ke salah tu? Kalau pegangan dalam hati, kefahaman dalam hati bahawa Allah tu bercakap Arab, betul ke salah? Jawabnya salah. Kerana bercakap Arab itu makhluk. Allah Ta'ala tu tak serupa dah. Ada ayat muhkamah tu dia sebut laisa kamitslihi syai'un. Dia tak serupa dengan sesuatu. Dia tak serupa dengan makhluk. Dia tak serupa dengan makhluk. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tak sama. Jadi jangan dikatakan Allah tu berbahasa Arab. Allah tu duduk di dalam ruang. Allah duduk di kiri, di kanan. Tak boleh. Ni yang disuruh mengaji ni. Duk suruh kenal Tuhan. Kenal Tuhan tu bukan maksud tahu Tuhan tu nama dia Allah. Bukan tu. Kenal Tuhan ke tidak? Kenal. Apa maksud kenal Tuhan? Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan, tak ada yang lain. Bukan tu yang dimaksudkan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ni kata ulama, kita mesti tahu apa sifat-sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Apabila sebut Tuhan, apa sifat Tuhan? Apa sifat Tuhan? Apa sifat yang wajib bagi Tuhan? Ada berapa? Apa pula sifat yang mustahil bagi Tuhan? Ada berapa sifat mustahil bagi Tuhan? Apa sifat yang harus bagi Tuhan? Tahu tiga benda ni lah yang kata ulama yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Soalannya sekarang, kita dah tahu kau belum? Dah, sonyap ni dah lah ni agak sikit. Mana boleh? Tak boleh sikit Dia kono sumo.
2.20 tak apalah, belajar sikit-sikit, tidak lama habis lah. Sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Lama-lama sikit. Tak apa mengaji seminggu, sebulan 2 kali, nanti lama-lama habis lah. Kalau tak mula langsung tak dapat apa. Ni padu ain ni tuan-tuan, ni besok mati kena tanya ni. Besok dalam kubur di antara soalan apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Makna nak jawab Allah Rabbi ni mesti kona. Tak kona tak boleh jawab. Tak kenal Tuhan tak boleh jawab, sebab yang menjawab tu besok amalan kita. Sebab tu di dalam dunia ni, waktu hidup ni kita kena usaha belajar mengenal Allah. Jangan risau tuan-tuan, letak niat betul-betul nak belajar kerana Allah. Doa, ya Allah berilah kepahaman, mengaji istiqamah, ada kitab, ikut jadual, selebih tu serahlah pada Allah. Jangan risau. Bila niat kita betul bersungguh, nanti walaupun mati tak sampai khatam kitab ni, kita khatam dulu. Jangan risau, insya-Allah Allah pelihara. Allah pelihara, jangan risau, insya-Allah. Allah akan tolong, jangan risau. Sebab tu mengaji tuan-tuan, mengaji letak niat betul-betul, ngaji pada ain betul-betul. Selebih tu serah pada Allah lah. Sebab yang memberi faham tu Allah. Bukan guru yang bagi faham, bukan usaha kita yang bagi faham. Yang bagi faham tu Allah. Tapi usaha tuan-tuan perempuan datang mengaji, korban masa, tuang minyak motor, tuang minyak kereta, macam-macam tu, semuanya diberi pahala oleh Allah. Menggugurkan dosa-dosa tuan-tuan. Gugur dosa dulu-dulu gugur dengan sebab belajar ilmu agama. Lagi pula Allah kasih, Rasul kasih, insya-Allah nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matinya husnul khatimah, matinya syahid. Tak nak ke? Jadi belajarlah. Ni belajar ni kat kampung, tak payah pergi luar-luar Korea jauh-jauh, dalam kampung ada. Dalam kampung ada. Guna ambil lah faedah kempen. Kempen. Hari Jumaat kempen. Mari pergi surau sekian. Kena kempen lah. Jangan malu nak kempen benda baik. Orang datang, kita dapat pahala, dapat saham lagi. Pahala kita. Pahala sebab ajak orang masuk lagi dalam buku akaun kita. Nampak tak? Jadi kena cerdik jugalah cari pahala akhirat ni. Orang tu ngaji asbab kita yang bagi tahu, asbab kita yang ajak. Semua amalan dia tu pahala yang masuk dalam buku kita. Macam tu. Kita dah mati besok, setiap kali dia beramal, dia belajar, dia beramal tu dah masuk. Sebab kita asbab ni. Kita asbab pembuka jalan. Sebab tu kena jangan malu-malu aja. Bukan kita nak tunjuk pandai. Itu main lah kita belajar sama. Dan pun bongap ni main belajar sama. Saya pun bongap, saya bukan pandai tu kan. Nak cakap main tu. Tak ada yang pandai melainkan Allah. Allah bagi pinjam. Ingat kadang-kadang dah lupa. Dikongsi-kongsi lah sementara Allah bagi ingat ni. Kongsi-kongsi lah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Itu maksud iman. Ni kita belajar ni nak faham kali, nak pastikan Islam dah buat dah. Puasa dah puasa, haji dah haji, umrah dah umrah, semayang dah semayang. Ni barang dalam ni takut tersilap ni. Ni barang dalam ni takut tersilap. Ni kalau tersilap tuan-tuan, tak ada faedah hidup. Yang dalam ni kalau tersilap, tak ada faedah hidup. Walau 100 tahun beribadat, tak ada faedah tuan-tuan. Sebab Allah tak terima amalan orang yang rusak imannya. Ni yang kita takut ni. Ni di antara bondo yang kita nak kena takut ni tuan-tuan ni. Di antara bondo yang kita nak kena takut ni, inilah dia, takut tersilap ni. Maksiat hati ni dia punya celaka dia lagi besar daripada maksiat anggota tuan-tuan. Celaka maksiat hati ni
lagi besar daripada celaka maksiat zahir. Sebab apa? Ni katalah tangan mencuri. Tangan ni mencuri tak sampai dah merusakkan akidah. Tapi kalau yang dalam ni rusak, ni poilah haji tiap minggu pun kok boleh tak jadi apa dah. Ni sebab tu kena jaga ni barang dalam. Banyak orang tak peduli ni tuan-tuan. Banyak orang tak peduli ni barang dalam ni. Jadi kita belajar. Kalau nampak salah tersilap, contohlah macam tadi. Selama ni dia faham yang Tuhan tu bercakap Arab. Bila mengaji hari ni, salah kau, tak boleh kau. Kan dah nampak salah tu. Betul kan, istighfar dengan Allah, minta ampun banyak-banyak. Azam mulai hari ni dia nak mengaji sungguh-sungguh. Macam tu. Kau ada yang menyusah datang ni? Ada? Ada? Oh. Baik. Kemudian menanya lagi, wahai apa tu iman? Beritahu akan saya akan iman. Sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah. Maksudnya kita nak meletakkan kepercayaan pada Allah ni, nak percaya macam mana? Sebab percaya tu macam-macam jenis percaya, macam-macam percaya. Yakin pun panggil percaya, syak pun percaya, waham pun percaya, zon pun percaya, bolak-balik pun percaya juga. Jadi yang mana satu yang nak letak pada Allah ni? Satu saja, iaitu yakin. Yakin sepenuh hati, kemudian kejap, tak berbolak-balik dah, tetap begitu. Kemudian yang tetap ni pula betul. Jangan tetap salah tadi. Kalau tetap mati-mati duk kata Tuhan datang langit, mati-mati duk kata Tuhan bercakap Arab, ni tak boleh. Itu salah tu. Tu percaya akan Allah. Ni kita nak belajar lah ni. Kalau tak kenal Tuhan, macam mana nak meletakkan kepercayaan pada Tuhan? Ini yang jadi orang ragu-ragu dengan Tuhan. Dia percaya Allah, tapi kepercayaan dia dalam bentuk ragu-ragu. Ragu-ragu. Betul ke? Betul ke Tuhan tu? Betul ke Tuhan tu ada? Betul ke Tuhan tu mendengar? Betul ke Tuhan tu mengetahui? Na'udzubillah. Jangan syak, jangan bolak-balik, jangan ragu-ragu, jangan zon, mesti yakin semata-mata. Yakin dalam hati terhadap Allah, baru sah, baru sah iman. Dan akan malaikat. Maksudnya bukan yakin dengan Allah je, dengan malaikat pun kena percaya juga, kena beriman juga. Apa maksud beriman? Mana hatinya percaya, hatinya yakin, hatinya setuju adanya makhluk Allah yang namanya malaikat, walaupun tak boleh dilihat dengan mata. Walaupun tak dapat dilihat dengan mata, wajib kita percaya adanya malaikat. Ni dalam surau ni penuh malaikat ni, kita tak nampak ni. Penuh ni, tempat ni penuh dengan malaikat ni. Daripada surau ni bawa naik ke langit sana tu penuh malaikat. Siapa kata begitu? Nabi SAW. Nabi bohong ke? Tak, Nabi tak bohong. Nabi tak bohong, cuma Allah tutup, Allah hijab pandangan kita daripada melihat makhluknya yang nama malaikat. Kalau Allah bukakan hijab, nampak malaikat ni, silap mati itu kan, mati terkejut. Mati terkejut lah ni. Tapi ini memang Nabi tak cakap dusta. Nabi kata mana-mana majlis zikir, mana-mana majlis ilmu, mana-mana majlis yang disebutkan nama-nama Allah, malaikat duduk kerumun penuh. Penuh tu sampai ke langit sana tu, bertindan-tindan, bertindih-tindih. Duduk kerumun sebagai tanda redanya, seronoknya dengan majlis ilmu. Sungguh kalau Allah buka hijab boleh tengok tuan-tuan. Tapi Allah tutup tu kerana nak menguji sejauh mana keyakinan kita dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahawa kau percayakan Allah dan malaikat dan segala kitabnya. Segala kitab.
Segala kitab. Apa maksud percaya dengan segala kitab? Yakin bahawasanya ada kitab-kitab yang tertentu yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Itu satu. Yakin, bulat hati. Kita percaya ada kitab-kitab yang tertentu Allah turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil yang dulu, yang asal, bukan sekarang ni. Yang sekarang ni dah diubah suai, bukan yang sekarang, yang dulu, yang asli dah. Yang asli itu daripada Allah hanya. Adapun sekarang ni dah diubah suai macam-macam pengarang macam-macam pengarang dia. Kemudian Al-Quran, itu satu. Dan percaya, yakni yakin setiap perkara yang ada di dalam Quran tu, setiap hurufnya, setiap barisnya, setiap hukumnya, setiap suruhannya, setiap larangannya, setiap perkhabaran ceritanya, apa sahaja yang termaktub di dalam Al-Quran, yang tersurat, yang tersirat, semuanya wajib hati kita beriman dengan makna setuju. Faham? Iman ni maksud setuju hati. Bukan iman ni makna tahu. Iman maksud setuju hati. Kerana ada orang yang hatinya tidak setuju dengan isi kandung Quran, walaupun dia mengetahui perkara itu ada di dalam Quran. Ni nak terang betul-betul ni. Itu tujuan mengaji ni, kita nak terangkan tentang akidah ni. Sebab ada manusia yang tak faham. Jadi kita kena terang betul-betul. Takut nanti saya dipersoalkan di mahsyar besok, nanti saya kena tanya. Jadi saya nak terangkan. Iman ni maksud, kata Tok Guru, kata ulama, setuju hati. Walaupun benda tu kita tak buat, tapi hatinya tu nama beriman. Kalau hatinya tidak setuju, walaupun dia tahu, tapi hati tak setuju. Contoh, dia tahu dalam Quran ada hukum potong tangan, dia tahu dalam Quran ada hukum potong kaki, ada hukum rejam, dia tahu, tapi hatinya tak setuju dengan hukum tu, maka kafirlah dia. Boleh faham orang perempuan faham lah ni. Dalam Quran ada hukum pembahagian harta. Orang laki-laki dapat bahagian banyak ni, orang perempuan dapat bahagian banyak ni. Dia tahu tu, tapi dia kata aku tak setuju dengan hukum yang Tuhan buat ni. Jadi kafir lah dia. Jaga baik-baik. Dalam Quran dia tahu ada hukum orang lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Dia dengar baik ni. Dengar baik. Orang lelaki dia dah biasa dengar ni. Perempuan dengar baik-baik. Dia tahu dalam Quran ada hukum orang laki-laki boleh menikah lebih daripada satu. Adil tak adil tu dipikul lah besok. Faham tak tu? Ni nak cerita hukum tu ada. Tiba-tiba Persatuan Perempuan Sedunia dia mengatakan kami tidak setuju dengan hukum tu, maka kafirlah dia. Faham? Jadi hati kena dengar ni. Dia buat cakap benda lain pula dah. Ni nak cerita pasal hukum. Dengar pula. Makna hati kena setuju, walaupun hati tak suka. Faham? Hati tak suka tu normal. Hati tak suka tu normal. Bukan bermaksud hati tak suka nafsu. Nafsu tak suka tu normal. Minta maaf, nafsu tak suka dengan hukum tu normal. Tidak menjadikan seorang tu kafir bila nafsunya tak suka. Nafsu ni bukan kata bab poligami je dia tak suka. Bab semayang pun dia tak suka. Bab tutup aurat pun dia tak suka nafsu ni. Bab mengaji pun dia tak suka. Betul? Suka ke mengaji ni, kelas ni? Jujur nafsu. Tak ada lah, bohong. Nafsu tak suka.
Nafsu tak suka, yang nama nafsu memang tak suka dengan benda-benda baik. Faham tak tu? Tapi hati beriman, hati percaya, hati nak, sebab hati tahu dah kelebihan belajar, kelebihan solat, kelebihan tutup aurat begini. Jadi hatinya suka, hatinya setuju dengan hukum tu. Ada pun nafsu tidak. Jadi bukan bermaksud hati orang perempuan, nafsu orang perempuan tak suka dengan poligami itu menjadikan dia kafir, dah. Kecuali hatinya menolak, hatinya kata undang-undang yang Allah buat untuk orang lelaki tu, undang-undang tu adalah undang-undang yang zalim, undang-undang yang salah, maka baru jadi kafir dia. Jadi faham baik, saya nak cerita pasal hukum tu. Jangan sampai dengan sebab nafsu tak suka nanti membawa kepada hati mempertikaikan hukum Allah. Jangan. Sebab tu kita kena mengaji. Ni jaga iman. Setan dia nak cari peluang. Nak merosakkan iman. Dia nak cari peluang. Kalau boleh setan kata hari-hari, dia kata kalau boleh setan ni hari-hari dia bisikkan kita, kau jadilah kafir. Kau tak payah jadi Islam, kau jadilah kafir. Bila jadi kafir ni bebas, kata dia. Tapi mujur kita diberi taufik oleh Allah bertahan, masih lagi beriman dengan Allah. Tapi dia cari jalan macam mana nak merosakkan akidah ni. Dibisik kot sini, dibisik kot situ, dibisik kot sini, supaya kita menjadi apa? Supaya hati kita menolak hukum hakam Allah. Jadi itu kita kena beringat. Itu kena beringat. Ini hukum Allah, kok mana pun hukum ni adil, hukum ni benar, hukum ni adalah hukum yang terbaik sekali. Sebab daripada Tuhan yang maha sempurna, yang maha mengetahui segala-galanya. Aku ni hamba, aku ni jahil, aku ni tak tahu. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba dia. Macam tu baru selamat iman kita. Sebab ada orang tak suka, tuan-tuan. Ada orang kata ini semua hukum tak betul ni, ini hukum salah. Tu kita tak nak sampai jadi macam tu. Jangan dengan sebab macam tu nanti kan iman melayang nanti. Habis. Kemudian itu maksud beriman dengan segala kitab-kitab tadi. Wajib hati kita setuju walaupun kita tak buat. Contoh kalau orang perempuan ke, dia dedah aurat, dia keluar rumah dedah aurat, dia wajib beriman bahawasanya menutup aurat itu wajib walaupun dia tak tutup. Tapi kalau dia tak tutup, sebab apa? Dia kata tutup aurat ni bukannya wajib pun. Sini jadi kafir dia, naudzubillah. Yang minum arak, kalau dia minum tapi dia beriman, arak ini hukumnya haram, aku tahu aku minum arak ni dosa besar, Allah laknat, aku tahu minum arak, perbuatan minum arak ni haram, dosa besar, makna dia masih lagi beriman. Tapi kalau dia tonggang serta mengatakan arak ni halal, maka jadi kafir lah ni. Begitulah seterusnya. Itu maksud iman tadi. Dan percaya segala rasul, sekalian rasulnya, dan akan hari kiamat. Wajib yakin adanya hari kiamat. Orang-orang yang yakin adanya hari kiamat, sama ada kiamat yang sebenar ataupun kiamat bagi diri dia, permulaan kiamat bagi diri dia iaitu mati, nescaya dia akan buat persiapan. Dia akan buat persiapan. Ni tuan-tuan perempuan datang mengaji ni di antara persiapan lah ni. Ni persiapan kita ni, nak musafir ni, nak balik akhirat ni. Nak mati kena ada buat persiapan, bekalan mati. Nak bekalan mati tu bukan dengan makanan, bukan dengan minuman, bukan dengan pangkat, bukan dengan jawatan, bukan dengan duit. Bekalan mati tu amal soleh. Di antara amal soleh tu apa? Menuntut ilmu, kemudian beramal dengan ilmu. Bersihkan hati daripada sifat-sifat madmumah. Sudahlah. Pakak-pakak bersihkan hati kita, kena seiring biar jalan seiring zahir dan batin, biar seiring menghadap kepada Allah. Taat zahirnya, taat batinnya. Repair, baiki. Mana yang sengit-bengit, yang kemek-kemek tu. Betul kan ni? Kita nak menghadap Allah dalam keadaan bersih, cantik, zahir batin. Hati kita sudahlah, jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada dendam. Cuci hati kita ni daripada penyakit-penyakit yang Allah benci tu. Ngaji tasawuf. Surau ni ada ngaji tasawuf kan? Malam apa? Jumaat malam Sabtu. Ngaji ni yang datang siang ni ada datang tak Jumaat malam Sabtu? Datang semua.
Ramai ikut ramai orang lain. Datanglah, tasawuf tu wajib tu, tak belajar tu berdosa tu. Ni saya tolong bagi tahu ni. Tauhid ni untuk akidah, iman. Tasawuf tu untuk nak cuci hati. Cuci hati ni lagi satu, nak tahu pantang larang dalam ibadat. Apa pantang larang dalam ibadat yang kalau kita langgar, buatlah haji tiap hari pun tak jadi apa. Qiyamul lail lah sepanjang malam seumur hidup pun tak jadi apa. Bersedekahlah sampai 2, 3, 4 kali habis reta kita bersedekah, tak jadi apa pun. Ni kena cuci ni. Ni ada pantang ni. Tak nanti penat tuan-tuan. Penat semayang, penat mengaji, penat haji, penat umrah, buang duit sedekah sini, sedekah sana. Rupa-rupanya Allah tak terima. Sebab apa? Ni ada masalah. Ni saya cakap sungguh-sungguh ni. Sebab tu nak berilmu, nak beramal ni kena ada ilmu. Bila kita belajar, kita tahu, oh aku kena buat begini, yang ni aku kena buat, yang ni aku kena tinggalkan. Kalau dalam masa aku beribadat, yang ni pun aku buat, Nabi kata habis, tak jadi apa pun. Kita je yang berasa syok macam dah banyak amal. Sebab kita dah buat macam-macam, kita berasa syok, jadi ujub, oh banyak dah amal aku. Haji dah buat, umrah dah buat, wakaf pun dah buat, zakat pun dah bayar, tolong orang sini, tolong orang sana. Kita sengih sorang-sorang. Rupa-rupanya Allah tak terima. Kenapa? Kerana kita langgar pantang tanpa kita sedar. Sebab tu kita mengaji ini supaya kita tahu, tuan-tuan. Bila terlanggar pantang tadi, bertaubat, minta ampun dengan Allah. Kalau apa tujuan kita beramal? Sebab kita nak bawa balik pahala. Nak bawa balik pahala. Siapa sini yang beramal tak nak pahala? Siapa sini yang beramal tak nak Allah terima amalannya? Jatuh tangan. Ramai. Semua nak Allah terima. Bila nak Allah terima, kita kena pandai. Jangan kita buat banyak-banyak, kita sendiri yang robohkan. Penat-penat buat bangunan tinggi-tinggi, kita robohkan balik. Kita, bukan orang lain, kita robohkan. Contoh, sembahyang sudah, mengaji sudah, sedekah begini, sedekah begitu, wakaf sini, wakaf situ, tutup aurat sini, tutup aurat sana, tolong sini, tolong orang sana. Lepas tu mengumpat. Nabi kata habis pahala. Habis pahala. Penat tak? Habis betul-betul. Ini bukan cakap dongeng. Kosong, buku amalannya kosong. Contohlah, lepas kita mengumpat, malaikat maut pun datang jemput kita, baliklah akhirat tanpa sebarang pahala amal ibadat. Walaupun kita dah hidup 50, 60, 70 tahun. Sebab apa? Perbuatan mengumpat ni membinasakan pahala amal. Ni mengumpat ni, tak kira berdengki lagi ni. Tak kira berdengki lagi, tuan-tuan. Tak kira berdengki lagi. Berdengki pun sama. Nabi kata barang siapa yang berdengki, dengki ini menghapuskan segala pahala amal ni. Seperti api memakan kayu kering. Macam mana api makan kayu tu, kalau rumah kayu terbakar tinggal debu, begitulah nasib pahala amal yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun dah. Habis licin semua. Jadi penat tak buat? Penat. Nanti menyesal tak? Menyesal. Jadi setan nafsu ni, dia memang benci, dia memang dengki. Tengok tuan-tuan puan-puan kita ni beramal soleh, dia cari jalan bagaimana nak suruh roboh balik. Dia nak halang tuan-tuan semayang, tuan-tuan lawan-lawan boleh semayang. Dia nak halang tuan-tuan puasa, tuan-tuan lawan-lawan boleh puasa. Dia hasut tuan-tuan keluar rumah, dedah aurat, tak payah tutup, tuan-tuan tutup aurat. Baca Quran dan macam-macam. Jadi dia tak puas hati, dia cari jalan. Aku akan pastikan orang ni balik akhirat dalam keadaan tidak dapat membawa segala pahala amal yang dia buat. Maka dia hasut kita supaya lidah ni mengumpat orang. Dia hasut supaya hati kita ni berhasad, dengki, iri hati. Ni cara dia. Jadi kita kena tahu. Kalau kita tak boleh berhenti daripada benda-benda ni tadi, percayalah kita akan mati. Tidak akan ada bekalan pahala yang kita bawa, melainkan dosa sedosa-dosa ni. Na'udzubillah min zalik.
Jadi sudah-sudahlah. Orang nak umpat kita, biar, jangan kita umpat orang. Orang nak dengki dengan kita, biarkan, jangan kita berdengki dengan orang lah, orang lain. Jangan tuan-tuan. Nanti menyesal kita tuan-tuan ni, menyesal. Kalau kita boleh bercakap dengan orang kubur, mana belah kubur belah tanah, dia tanya, kalau boleh bercakap lah. Tu semua nak balik bagi tahu tu tuan-tuan. Semua nak balik bagi tahu nasib masing-masing dah. Ni kita dah tahu dah, walaupun mereka tak dapat bagi tahu, tapi Nabi dah bagi tahu. Nabi dah bagi tahu. Jadi jangan buat main-main ni. Ibadat bukan main-main tuan-tuan. Kita nak kena ada ilmu, nanti kita menyesal. Banyak yang menyesal hari kiamat sebab waktu hidup tak menuntut ilmu. Bila tak menuntut ilmu, tak tahu cerita ni. Bila tak tahu cerita ni, hentam ajalah beribadat. Hentam ajalah beribadat, syok sendiri. Aku dah semayang, aku dah puasa, syok sendiri. Lepas tu bila mati, menyesal. Tengok sebab apa? Allah tak terima semua pahala amal. Kita nak salah macam mana? Dulu atas dunia orang dah ajak kita mengaji, kita tak nak. Kalau kita mengaji, boleh jadi kita akan tahu, betul? Kita tak nak orang ajak mengaji. Nantilah dulu, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Daripada tak ada lagu insya-Allah, sampai adalah lagu insya-Allah Mahizin. Pun tak sampai-sampai. 5 orang guru mati dah nunggu kita punya insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah PKP. InsyaAllah, insyaAllah lepas PKP. InsyaAllah, insyaAllah. Tak sampai-sampai. Nampak tak kita dipermain-mainkan tu? Nanti akhirnya mati dalam kata insyaAllah begitu. Allah tak maafkan kita. Benda lain kita boleh usaha pergi cari. Ilmu kita tak boleh cari. Jadi jangan buat main-main. Waktu cari duit, ilmu kena cari juga. Duit nak pakai dunia ni, ilmu nak pakai dalam kubur. Ngaji tuan-tuan, InsyaAllah, jangan malam-malam. Bukan nak tunjuk orang kita mengaji dah. Ini amalan kita masing-masing. Bila kita belajar, sebab tu Allah kata, barang siapa, Nabi kata, barang siapa yang Allah pilih dia, Allah kehendak gerakkan kaki dia melangkah nak pergi cari ilmu, Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan mudahkan jalan-jalan untuk dia masuk syurga. Sebab apa tu? Bila dia belajar, dia akan tahu. Allah akan tunjukkan yang ni betul, yang ni salah. Maka yang salah dia akan baiki, dia akan baiki, dia akan baiki, dia akan baiki. Maknanya dia akan dapat petunjuk, bimbingan daripada Allah. Asbabnya menuntut ilmu, maka mudahlah jalan dia masuk syurga. Kalau dia tak menuntut ilmu, dia tak tahu. Dia beribadat ikut hawa nafsu. Beribadat dengan cara yang salah tadi. Beribadat dalam keadaan akidahnya tak betul. Beribadat dalam keadaan hatinya tak ada keikhlasan. Beribadat dalam keadaan tak menjauhkan pantang larang. Maka susahlah nak masuk syurga kalau macam tu. Lepas tu Nabi kata, orang-orang yang berjalan kepada satu jalan, niatnya nak pergi belajar, Allah akan mudahkan dia jalan untuk masuk syurga Allah. Kemudian dia akan dimerdekakan. Orang menuntut ilmu ni, Allah akan merdekakan, selamatkan dia daripada api neraka. Jadi mengajilah, ajak kawan-kawan kita, ajak anak bini kita, ajak sahabat andai kita mengaji, mari. Kemudian kata musannif lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kepercayaan pada hari kiamat tu. Kalau tak yakin adanya hari kiamat, kita takkan buat persiapan. Kita kena ingat banyak mati, ingat mati tuan. Banyak ingat mati ni. Saudara mara kita tu dekat Palestin tu, mati, ya Allah. Tapi mereka tu syahid tuan-tuan ni. Nampak yang macam tu, nampak yang ngeri tu. Sebenarnya mereka tu seronok mati. Orang yang mati syahid ni, sebut dalam kitab sana, dia kalau boleh nak minta hidup balik, nak mati balik dalam keadaan begitu. Sebab lazat nikmatnya mati syahid tadi tu. Cuma pandangan mata kita yang nampak zahirnya, nampak ngeri. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Ni kita ni yang duduk tempat aman, damai, cukup makan, cukup duit, cukup air, cukup pakaian mewah, tapi ada yang mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi janganlah kita ni dilekakan oleh kemewahan, keamanan, kesenangan, sehingga kita tak ambil peduli apa yang Allah pesan. Jangan tuan-tuan. Jangan.
Mereka Allah uji dengan peperangan, kita di sini Allah uji dengan keamanan, dengan keselesaan. Ramai yang gagal dengan keamanan dan keselesaan ni, sehingga mereka memaling belakangkan Allah Ta'ala, membelakangkan akhirat, membelakangkan agama, bersibuk memikirkan pagi petang siang malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mikir macam mana nak kaya, nak mewah, nak berlumba-lumba atas dunia ni, tanpa memikirkan apa bekalan, macam mana persiapan nak bertemu dengan malaikat maut ni nanti, macam mana persiapan nak bertemu dengan malaikat Munkar Nakir ni. Tak ada terfikir pun tentang tu. Sebab apa? Terlalu selesa. Bahaya selesa ni. Benda, kata Imam Ghazali, kita ni kalau dapat benda yang kita nak, kalau kita tak sabar, kita rosak. Ni nikmat aman. Kita nak nikmat aman, nikmat sihat. Kita nak nikmat sihat, banyak makanan, banyak minuman, banyak pakaian. Ni semua benda nak. Bila kita dapat benda ni, kalau tak sabar, merosakkan kita. Merosakkan kita. Dan percaya engkau dengan qadarnya, dan percaya engkau maknanya yakin dengan qada dan qadar Allah, baiknya dan jahatnya. Maksud hati kita wajib percaya, yakin apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang jadi, buruk, baik, taat, maksiat, seronok, tidak, senang, tidak, sihat, sakit, untung, rugi, zahir, batin, yang dah lepas, sekarang dan yang lagi akan datang, yang berlaku dalam diri kita, yang berlaku dalam rumah tangga kita, yang berlaku dalam masyarakat kita, yang berlaku dalam sekalian alam ini, semuanya itu dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah berdasarkan ilmu pengetahuannya dan kekuasaannya yang maha sempurna. Itu maksudnya, yakin hati kita, buruk baik semuanya itu Allah lah kehendak. Mustahil berlaku sesuatu perkara dengan Tuhan tak kehendak. Mustahil benda tu berlaku dengan sendiri tanpa Tuhan yang aturkan. Mustahil. Itu bukan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, 10.30 dah. Makan apa hari ni bang? Nasi ayam? Okay, nak sudah dah. Tak boleh lama sikit jadilah. Berkata laki-laki dan percaya, baik, berkata laki-laki itu benar. Apa faedah orang yang beriman dengan qada qadar ni? Kalau betul-betul dia yakin, dia beriman dengan qada dan qadar, dia akan menjadi orang yang sentiasa berlapang dada dengan apa yang Allah aturkan dalam hidup dia. Dia tidak akan menyalahkan takdir dan takkan keluar daripada mulutnya, aku tak boleh terima takdir. Nampak tak ada? Dia akan sentiasa bersangka baik dengan Allah dan bersabar di atas segala ujian. Sebab dia tahu apa yang berlaku dalam hidup aku ni semuanya Allah yang aturkan. Siapa Allah ni? Sebab tu suruh kenal siapa dia Allah yang aturkan qada qadar kita ni. Dia maha mengetahui, ilmunya maha meliputi. Dia dah mengetahui segala-gala buruk baik, apa yang elok untuk kita, apa yang tak elok untuk kita, semuanya dalam ilmu Allah. Lagi pula Allah tu maha suci dari bersifat zalim. Dia tak zalim, tuan-tuan. Dia bagi kita susah bukan maksud nak menzolimi, dia bagi kita susah sebab nak jaga kita. Macam tadi ada orang yang hidupnya senang mewah tapi sesat. Nampak tak? Jadi bila kita ni susah, biasanya hati kita akan bergantung dengan Allah. Batu hikmah dia. Kita jangan ingat Allah sayang dengan kita sama seperti makhluk sayang sesama makhluk. Kalau makhluk sayang sesama makhluk, dia akan bagi segala keinginannya. Itu makhluk. Semua dibelikan, semua dibagi. Tu kalau sayang makhluk sama makhluk. Tapi kalau Allah sayang kepada makhluk, Allah akan bagi dia benda tak sedap, benda tak seronok, supaya hatinya sentiasa dekat dengan Allah. Bila hatinya dekat dengan Allah, itu yang menjadi asbab Allah redha dengan dia, Allah kasih kepada dia, Allah naikkan darjatnya, Allah tambahkan pahalanya. Dia boleh menjadi kekasih Allah.
menjadi kekasih Allah. Bila jadi kekasih Allah, senanglah hari kiamat besok. Yang takutnya jadi musuh Allah. Senang atas dunia tapi musuh Allah. Allah bagi kita yang tak sedap ni sebab apa? Allah nak suruh hati kita dekat dengan Allah. Dunia ni sementara tuan-tuan, penjara mukmin. Kita atas dunia ni sebagai orang mukmin, banyak batasan, banyak halangan, banyak sempadan. Betul ke tidak? Nak makan tak boleh semua, nak pakai tak boleh bebas, nak bergaul tak boleh bebas. Penjara mukmin. Tapi sekejap je, lepas tu besok bertemulah dengan syurga yang berkekalan, senang selama-lamanya, tak ada sempadan dah. Sebaliknya dunia ni menjadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir tu bebas, dia nak buat apa, nak makan apa, nak campur apa, ikutlah, tak ada sempadan. Tetapi sekejap tu je lah dia dapat seronok. Bila mati, mulalah kecelakaan dia, yang tak berkesudahan sampai bila-bila. Jadi kita sabarlah sekejap. Jangan kita terikut dengan perkataan orang. Dia kata kat dunia ni lah kita nak rasa semua benda. Dia kata hidup ni sekali. Hidup sekali dia cakap. Beriman ke tak beriman ni? Orang yang kata hidup sekali ni orang tak beriman. Orang kalau beriman dia yakin hidup dua kali. Ni hidup sekali, lepas mati ni besok dihidupkan balik. Itu orang beriman. Jangan main-main tuan-tuan, boleh jadi kafir tuan-tuan. Siapa yang kata hidup ni hanya sekali, lepas mati tak ada hidup dah, kafir dia, murtad dia, na'udzubillah. Dia kata hidup ni sekali, atas dunia ni lah kita nak rasa segala bagai kesedapan, kesenangan. Sebab besok bila dah mati tak ada jumpa dah kesenangan ni. Siapa kata? Tak beriman ke ada kesenangan selepas mati? Beramal soleh lah. Nabi dah bagi tahu ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat yang menunggu dalam alam barzah tu. Kesenangan yang orang dapat dalam alam barzah tu tuan-tuan, tak boleh nak dibandingkan. Kalau raja atas dunia ni, raja paling mewah sekali atas dunia ni, tak boleh nak banding dengan kesenangan yang Allah persiapkan untuk orang dalam kubur tu. Dia punya kesenangan jauh lebih dahsyat daripada raja atas dunia ni. Jangan kata tak ada kesenangan selepas daripada mati. Orang yang kata tak ada kesenangan selepas daripada mati ni orang tak beriman dengan hari kiamat. Kita orang beriman, kita yakin ada kesenangan selepas daripada mati, tapi dengan syarat kita kena berusaha beramal soleh. Kat sini memadalah. Dah dapat makan lebih kurang, pakai lebih kurang, ada kenderaan lebih kurang, oek pun tak apalah asalkan sampai. Sabarlah sekejap. Sehebat apa pun tak bawa dalam kubur pun, betul? Jangan disebabkan benda-benda tu kita terlepas kesenangan yang Allah nak bagi untuk kita selama-lamanya. Pujuk hati kita, sabarlah. Ada orang jauh lebih susah daripada kita lagi. Syukur walaupun kita tak kaya, tak mewah macam orang lain, tapi Allah bagi kita kemewahan dalam bentuk taufik. Boleh solat, boleh mengaji. Ini lebih mewah lagi tuan-tuan. Ini lebih mewah lagi. Yang Allah bagi pada kita ni jauh lebih mewah lagi. Tak boleh nak beli tuan-tuan. Walaupun contoh dalam tangan tuan-tuan ada 20 juta sekarang, cuba beli nikmat sembahyang 2 rakaat kalau boleh. Bayar 20 juta. Ya Allah, aku bayar 20 juta, bagi aku taufik solat 2 rakaat. Tak boleh tuan-tuan. Nak menunjukkan taufik buat ibadat ni tak boleh nak nilai harganya. Sebab tu ulama pesan, hendaklah kamu berasa bahagia apabila kamu diberi izin oleh Allah boleh menunaikan solat 2 rakaat. Walaupun kamu tak diberi harta kekayaan yang mewah seperti orang lain, hendaklah kamu berbangga, hendaklah kamu berseronok, hendaklah kamu bergembira apabila kamu diberi pertolongan oleh Allah boleh menunaikan solat 2 rakaat. Jadi syukur, alhamdulillah. Apa guna kita jadi jutawan tak boleh nak sujud kepada Allah? Apa guna kita jadi jutawan pakai mewah-mewah tapi tak boleh duduk dalam majlis ilmu? Nampak tak? Jadi sabar sekejap ni. Ada tu syurga yang menanti tu, berkekalan sampai bila-bila. Duduklah dalam tu nanti. Malam ni mati, malam ni jumpa nikmat kesenangan.
Tapi kalau amal kita jahat, malam ni mati, malam ni lah jumpa azabnya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menceritakan, dah menjawab tadi, buruk baik tu adalah dengan takdir Allah, berkata laki-laki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan tu apa pula Muhammad? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Maknanya nak ceritakan orang yang duduk di maqam ihsan ni ataupun ikhlas. Ada panggil ihsan, ada panggil ikhlas. Jadi orang yang dalam hatinya ada ihsan ni, dia buat ibadat tu cukup syaratnya, cukup rukunnya, cukup khusyuknya, cukup khudu'nya, zahir batinnya cukup lengkap seperti yang Allah perintahkan, walaupun dia duduk seorang diri. Walaupun dia duduk seorang diri, dia buat betul-betul, dia buat cermat-cermat, dia buat sehabis sempurna. Tu makna nak bagi faham seolah-olah dia beribadat tadi dalam keadaan dia melihat Allah. Mana boleh nak lihat Allah dengan mata kepala kita. Tapi nak ceritakan orang yang makam di ihsan, mata hatinya sentiasa mengingat kepada Allah, sehingga dia terselamat daripada perbuatan yang tak elok, zahir dan batinnya. Tu. Ataupun maka jika engkau tak nampak akan dia, kalau kita tak dapat nak duduk makam yang pertama tadi, duduk makam yang kedua ni, pangkat yang kedua ni mana? Iaitu mana? Jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia, ya Allah tetap melihat akan dikau. Wajib kita yakin Allah sentiasa ilmunya meliputi tentang diri kita ni sekarang ni, zahir batin ni, tak pernah terlepas walau setengah saat pun, setengah detik pun, sentiasa kelakuan zahir dan batin kita ni dalam pengetahuan Allah. Contohnya sekarang ni, bila nak habis kelas, contoh dalam hati kita, Allah tahu dia tak? Jaga baik. Allah tahu. Tu nak buat contoh. Contoh-contoh pun betul. Dalam hati kita ada simpan dengki dengan orang, Allah tahu. Dalam hati kita beribadat, nak sembah, nak persembahkan kepada orang, supaya orang kata kita rajin mengaji, supaya orang kata kita kaki surau, kaki semayang, semua Allah tahu. Berlakunlah macam mana zahir kita ni nampak baik, tak boleh nak sorokkan benda busuk yang kita simpan dalam tu ilmu Allah. Jadi orang yang yakin begitu, dia akan jaga zahir dan batin dia. Bukan zahir je, bukan memastikan kebersihan zahir je, kebersihan hati dia pun dijaga. Sebab apa? Ini tempat pandangan Allah dijaga. Dia tak nak benda busuk, benda kotor disimpan dalam hati. Sebab setiap benda kotor yang Allah tahu dalam hati ini nanti akan dipersoalkan di hari kiamat. Tu di kelebihan orang yang ada ihsan ni. Maka nyatalah nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Jadi nak menjadi seorang muslimah yang sempurna, kena bergabung dalam diri kita 3 benda ni. Yang pertama, Islam, dengan makna zahir kita mesti mematuhi syariat, mesti ikut syariat, mesti taat, menjunjung syariat Allah, yang halal-halal, yang haram-haram, yang Allah suruh wajib kena buat, yang Allah larang haram kena tinggalkan. Zahirnya dan batinnya, tu Islam kena laksanakan. Jangan kata saya ni walaupun tak semayang, walaupun pakai seluar kaki panjang. Tahu seluar kaki panjang? Seluar kaki panjang, kaki dia panjang daripada seluar. Sebab tu kepala lutut dia duduk luar, kaki dia lebih panjang daripada seluar. Tu ke seluar kaki panjang nama dia.
Walaupun seluar kaki panjang, walaupun pakai skirt, hati saya baik, kata dia. Betul ke tidak tu? Mulut je jahat, hati baik, betul? Ini pahaman sesat, faham ni? Ini semua pahaman yang merosakkan kita ni. Tak boleh, syariat kena jaga tuan-tuan. Syariat kena jaga. Syariat ni hukum zahir ni. Mata kena baik, telinga kena baik, lidah kena baik, kaki tangan kena baik. Ni syariat kena jaga. Orang yang bila syariat dia ni tak ikut, itu menunjukkan hatinya jahat, hatinya tak takut kepada Allah. Siapa yang merentahkan kita lidah ni supaya cakap yang jahat-jahat? Hati. Siapa yang merentahkan mata supaya tengok benda haram? Hati. Siapa yang arahkan telinga ni supaya duk tadah dengar cerita orang? Pantang dengar gang, rapatkan kursi. Habis pahala amal tu jangan main-main. Tadi saya dah bagi tahu dah. Mulai hari ni kena pantang dah semua. Kena pantang dah, betul. Kena pantang dah. Nak masuk syurga tak tuan-tuan? Nak masuk kena mau tak mau kena pantang. Pantang ni perit ke tidak? Perit. Tapi demi Allah, demi akhirat, insya-Allah boleh. Jangan kata tak boleh. Allah akan bagi pertolongan kepada kita, insya-Allah. Kena pantang. Sudah-sudahlah. Yang dulu, yang dah sudah. Ni nak buka buku baru. Aku azam nak jadi orang yang baik di sisi Allah. Kena macam tu tuan-tuan, insya-Allah. Boleh berhenti mengumpat dah. Berat ini. Jangan ikutkan. Jangan. Kena lawan. Tidak, nanti Allah menyesal kita. Jangan. Kena tegas. Jangan dah. Dah puluh tahun kita ikut cakap dia kan. Apa yang kita dapat? Puluh tahun dah kita ikut cakap dia. Umpat kita umpat. Tak dapat apa pun. Bukan tambah sihat, kita semakin sakit, semakin uzur, semakin tua. Dah butuh. Dah nak kena tipu sampai bila? Kan ke tak kan? Kan ke tak kan? Jawablah kan. Saya kata bukan kata ya ke tak ya. Kan sudah-sudahlah. Bila lagi? Kalau kita tak mula daripada sekarang, percayalah kita tak akan mula sampai bila-bila. InsyaAllah. Jangan kata aku tak boleh. Ni setan, dia psycho kita ni. Aku tak boleh lah nak tahan lidah aku ni. Aku tak boleh. Tak, dia psycho kita. Jangan kata insyaAllah, dengan pertolongan Allah aku boleh jaga lidah aku, insyaAllah. Macam tu. Jangan menyerah. Penat buat amal tuan-tuan. Nanti diketawakan kita. Bila mati dia tepuk tangan, padan muka kau. Padan muka kau, mati-mati kau semayang, puasa, zakat, haji, mengaji, begini begitu, akhirnya Tuhan tak terima engkau punya amal. Padan muka kau. Kita nak salahkan siapa? Nak cekik dia. Dia ketawakan kita dah. Sudah. Dia tak suka ni tuan-tuan ni. Ni dia suka, dia marah ni, dia dengar ni. InsyaAllah dah kita dah mengaji, kenalah ada perubahan. Niat kita nak belajar apa? Nak berubah jadi lebih baik. Dah kalau kita belajar tapi tak ada nak berubah lebih baik, makna salahlah niat kita belajar. Jadi niat kita belajar nak berubah, nak usaha menjadi lebih baik dengan Allah. Barulah ada faedah. Sebab tu sebelum mengaji kita doa, ya Allah bagilah ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang sekadar menjadi maklumat. Kalau maklumat ni kan semua, kalau ceritakan semua kita tahu, hukum hakamnya semua kita tahu, tapi amalannya tidak. Kita tak nak macam tu. Yang menjadikan seorang itu penuntut ilmu itu mulia di sisi Allah apabila ilmu itu diamalkan. Kalau tak diamalkan, tak jadi apa tuan-tuan. Jadi rugi. Allah dah pilih kita belajar. Jadi bila lagi ada orang nak belajar tak dapat, kita Allah dah pilih kita belajar, maka usaha amalkan apa yang kita dah belajar, insya-Allah tuan-tuan. Ingat tu, akhirat tu yang kekal selama-lamanya. Sabar, tahan lidah kita tu. Jadi kena ada. Jadi syariat kena jaga. Usaha perbaiki.
Bukan hari ni 24 jam bertukar dah. Biar ada perubahan. Sikit-sikit belajar beramal, macam tu. Tinggalkan yang tak elok tu, usaha tinggalkan sikit-sikit. Minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh dalam sujud semayang tu, sujud yang terakhir tu. Doa dalam hati, ya Allah, aku ni lemah, aku ni tak kuat nak tutup aurat, ya Allah, bagilah aku pertolongan. Aku tak kuasa, ya Allah, kalau kau tak tolong aku tak mampu. Tolonglah, kasihanilah aku nak selamat balik akhirat, ya Allah. Doa lah macam tu, tuan-tuan. Kita ni kadang Allah tak bagi sebab Allah tahu kita tak nak minta, Allah tahu kita tak mau, Allah tahu kita tak sudi. Sebab tu Allah tak bagi pertolongan. Minta sungguh-sungguh dalam sujud tu, tak batal semayang. Sujud yang terakhir tu, sebelum duduk tahiyat akhir tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu, yang last tu kan, doa dalam hati, ya Allah bagi taufik, aku ni tak boleh sabar, aku ni selalu mengumpat, aku ni suka mengadu dengan Allah. Kita tak mengadu pun Allah tahu dah jahat lidah kita. Kita tak mengadu pun Allah tahu dah jahat hati kita. Baik kita mengadu, Allah kasih, Allah redha pada hambanya yang jujur mengaku kejahatan dan kesalahan dia. Hamba yang macam ni, mereka ni kekasih Allah daripada orang yang beramal soleh tapi sombong, tak nak mengaku hina dengan Allah. Mengaku dengan Allah, ya Allah aku lemah. Banyak tuan-tuan cerita orang dulu-dulu minum arak, berjudi, pezina, akhirnya jadi kekasih Allah. Kekasih Allah. Mereka boleh. Kita kena, insya-Allah jangan sia-siakan peluang ni. Semua kita ni dalam surau ni, yang duduk mengaji sini, yang online ni, semua ada peluang nak menjadi kekasih Allah. Semua ada peluang. Percayalah, wallahi semua ada peluang. Cuma kita nak rebut ataupun tidak. Cuma kita nak ataupun tidak. Yang tak ada peluang ni yang dah meninggal dunia. Itu baru tak ada peluang nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Selagi nyawa kita Allah tak ambil, maknanya peluang tu ada depan mata kita. Kita nak ataupun tidak saja. Doa sungguh-sungguh pada Allah. Jangan kata dah terlambat aku nak jadi baik. Tak ada istilah terlambat. Tak ada istilah terlambat lagi, tuan-tuan. Jangan tertipu dengan bisikan syaitan. Ayam dah berkokok nak suruh berhenti dah. Mana stesen ni? Kemudian Islam, kemudian iman. Islam ni, kita nak faham tentang Islam ni, nak kena mengaji apa, tuan-tuan? Fiqh. Fiqh malam apa? Selasa malam Rabu datang mengaji. Lepas tu barulah pergi pasar malam. Datang mengaji tu. Datang mengaji tentang fiqh ni, kita nak belajar tentang rukun semayang, mandi wajib lah, bab haid lah, bab nifah lah, tu fiqh. Jadi nak menyempurnakan rukun-rukun Islam tadi tu, kena mengaji fiqh. Tu cara ni. Nak menyempurnakan rukun Islam, mengaji fiqh. Kemudian tauhid, akidah ni, nak menyempurnakan tauhid, nak menyempurnakan rukun-rukun iman, kepercayaan pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat, kita ngaji tauhid ni. Ni kita sedang mengaji ni, nak menyempurnakan kepahaman tentang rukun iman. Kemudian nak bersihkan hati, yang kata ihsan ni tadi, ni kena ngaji tasawuf. Ngaji. Ingat tu, tauhid wajib, tak belajar tauhid berdosa. Tasawuf wajib, tak mengaji tauhid berdosa. Tasawuf wajib, fiqh wajib, tak mengaji fiqh berdosa. Jadi 3 ilmu ni. Satu lagi tajwid. Tajwid ada tak sini? Ada. Kelas tajwid ada lagi? Ada. Perempuan je, orang lelaki alim dah. Alhamdulillah. Kajilah. Kecuali orang dah betul bacaan Quran, bacaan rukun-rukun qauli dalam solat. Kalau tak betul, belajarlah. Sebab nanti takut bacaan kita salah dalam solat pun tak guna juga. Jadi 4 ataupun 3 fardu ain ni, tolonglah jangan tinggalkan, tuan-tuan. Tolong jangan tinggalkan. Istiqomahlah. Korbanlah sikit masa kita sekejap sementara. InsyaAllah.
berhimpun 3 perkara yang tersebut bukanlah semata-mata dengan mengaku dengan lidah dengan Islam juga, padahalnya tidak menunaikan rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama, bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Ni masa kitab ni, bukan tarikh hari ni. Ni masa ni, kitab ni dah lama, kitab ni 50-60 tahun kata tak silap kitab ni. Nak 60 tahun ke belakang pun banyak dah jenis orang mengaku Islam tapi amalannya tidak. Tak nak macam tu. Dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang. Tahu sembahyang tapi tak sembahyang. Dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa. Dan ila akhiri, alif lam kha tu rumus, ila akhiri. Banyak lagi lah dan sebagainya. Kalau tulis kan tebal pula kitab ni kan. Banyaknya maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau kita semua, saya khususnya, hendaklah engkau lihat, kau mengaji dalam risalah saya. Risalah pengarang kitab ni bukan saya ni pengarang kitab ni, dia ada kitab yang lain yang bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Wallahu alam. Jadi kalau nak tahu panjang lebar lagi tentang tadi tu, tentang iman, Islam, ihsan tadi tu, ngajilah kitab dia tu, Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Tu luah panjang lebar lagi dah. Sini bersesuaian dengan risalah ni, nama pun risalah, berapa helaian kertas ataupun kitab kecil, jadi dia tak panjang lah ceritanya. Dia hanya ambil benda penting-penting yang bersangkut paut dengan ilmu akidah saja. Cukuplah sekadar itu. Saya minta ampun banyak-banyak, maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa ke, terlepah kata ke, tergurih hati dan perasaan ke, saya minta ampun maaf banyak-banyak. Tidak ada niat yang lain kecuali nak menyampaikan, nak menerangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu ilmu dan kefahaman, memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian yang hadir, yang mengikuti, termasuklah ibu bapa kita yang dah ada, yang masih ada, yang dah tak ada, adik ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah, diberikan kesihatan, keafiatan yang baik yang berkah, mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Andai kata ada di kalangan kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, tak sihat dan sebagainya, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah SWT, dan diberikan hati yang sabar, yang redha, yang bersangka baik dengan Allah. Kemudian kita berdoa juga kepada Allah dengan berkah majlis ilmu kita pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, khususnya di Palestin. Begitulah juga dengan umat Islam di dalam dunia ini yang sedang ditindas oleh orang-orang kafir harbi, laknatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggagalkan mereka, mengalahkan mereka, menjahanamkan mereka. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah jumpa lagi lah di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutubi untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita jumpa minggu ke 4 lah. Minggu ke-4, minggu kedua. Minggu 2 bulan depan lah. InsyaAllah. Dah boleh bersurah, boleh makan. InsyaAllah sama-sama, insyaAllah. Sama-sama insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allah bangun banyak dalam ustaz juga.
Banyak apa? Ada ustaz kat sini banyak yang tengok baca dia mana minta alamat. Oh, banyak tu. Tahu tak dia datang. Itulah. Bukan tak dengar bukan baca dia. Sampai nak baca semua tu kan. Yalah. Macam mana kalau nak Kalau hantar alamat macam mana kau? Allah sama baca. Jom minum. Kat TikTok macam mana nak hantar alamat? Boleh type kat situ lah. Type kat Dia situ. dah type tu semua depan Hala Waris dia kata. Depan apa? Balai Serap. Balan Serap. Tapi tak tahu lah dia tak tahu. Macam mana kalau tak solat tapi mati syahid? Serah urusan dia dengan Allah. Serah urusan dengan Allah. Jauh datang ni. Kat masjid sana pun ada ramai orang datang. Ni budak-budak ni. Oh, ya ke? Pergi kat masjid putih. Oh, pergi masjid putih. Itu minggu pertama ketiga. Minggu pertama ketiga. Ada juga saya tak tahulah jalan dia. Lepas tu tengok ada 3-4 orang lagi yang baru kan. Baru lagi kan tempat. Baru maknanya akan datang ni kali kedua lah tu. Baru ni first time baca tu. Orang pergi tadi saya nampak ada 3-4 orang lagi menunggu. Habis tengok live. Tengok ustaz ada kat sini. Sekejap lah. Jumpa cari. Cari lah. Daripada Melaka ni. Betul. Baik. Waalaikumsalam. Minum dulu. Minum. Ada buah tu. Minum. Nak minta jadual. Minta jadual. Masuk dalam grup lah. Nanti WhatsApp saya. Nanti saya masukkan dalam grup. Saya ambil nombor ustaz. Boleh? 013 627 9673. Nanti saya masukkan dalam grup tu pakai tu. Kalau ada kawan-kawan nak ni nanti invite lah masuk. Kadang dia orang tanya jadual tak larat nak ulang. Ya kan kita betul lupa ramai banyak tu. Itu pusing. Tadi datang dengan pakcik satu buah kereta ke tak? Bukan asing. Kita jumpa dekat masjid yang ustaz cakap. Masa putih lah. Situ minggu pertama yang ketiga. Sini minggu kedua dan keempat. Sini kedua keempat. Ini kedua keempat. Minggu depan sana lah. Minggu depan minggu kelima. Tak ada lah. Minggu kelima tak ada. Tu aktiviti co-curriculum. Biasa minggu kelima tak ada lah. Kecuali kalau saya kata on minggu kelima baru anak. Tapi biasanya tak ada. Sampai jarang jumpa minggu kelima. Itulah masa nak mengulau ke, nak apa ke. Jom kita minum dulu. Jom. Minum. Sila. Jom. Sila dulu. Lepas ni kan boleh pergi mandi laut bawah ni. Bawah tu laut ni. 5 minit. Tak sampai 5 minit, 2 minit laut bawah dah. Ya Karim ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih ni. Terima kasih. Yang nak join nanti bagi tahulah. Kliklah situ bagi saya pun tak pandai. Terima kasihlah ada kawan-kawan yang tolong uruskan. InsyaAllah jumpa lagi jumpa lagi nak minum. Sama-sama bang. Sama-sama kasih. Allah. Selekeh. Tu kosong mana boleh? Takut. Ini makan bukan jap berperang. Ambil bawa sana. Ambil bawa sana. Kita makan kuih yang ada. Allah. Dia kosong ni. Maybe duduk sini. Kosong ni.